Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafatul anbiya wal awliya wasyuhada was-salihin wa ila sadatina Abu Bakar wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum wa ila baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat khususan لمؤلفي رحمهم الله تعالى ولمشايخنا وللأستاذنا ولوالدينا وللأجدادنا ولجداتنا الشيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى وهو أصدق قائله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم معلم سليمان علمنا اللهم مفهم إبراهيم فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا وحكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا ربي موسى وهارون يا ربي إبراهيم يا ربي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا بنور الفهم وارزقنا علما والحكمة والعمل بحق اسمائك يا كريم يا الله اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dan tasbih besar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Dan dihormati si Pidato Parlimen Azizi bin Haji Maharis, yang dihormati Sisi Luqman bin Abdul Rahman, Ketua Jabatan Bidang yang Perak, kemudian kepada semua ketua jabatan, hadirin hadirat, kepada sahabat-sahabat saya daripada Badan Agama dan Konseling. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan kesihatan yang baik di dalam perlindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada program jom solat zuhur berjemaah atau orang jom solat subuh orang. Subuh seperti Jumaat ke Jumaat seperti subuh? Mana satu? Ada satu penceramah tulis sebut jom solat subuh Jumaat seperti subuh dia kata. Boleh buat tadi di musik dia. Jumaat seperti subuh alamatnya satu sah tiga. Jadi alhamdulillah ramai. Dia jadi satu fenomena. Ada yang buat menjadi, ada yang buat tak jadi-jadi. Kampung saya buat tak jadi-jadi. Tapi dia tak jadi mengejut, tapi dia jadi sikit-sikit. Alhamdulillah. Setelah beberapa tahun kita buat, alhamdulillah subuh daripada setengah, satu, alhamdulillah sekali dah 3 sah, walaupun tak mengejut pada tempat lain, alhamdulillah. Dan itu yang kita kehendak istiqamah. Jadi pada tahun ini, pertemuan kita pada hari ini berkaitan dengan solat berjemaah. Solat berjemaah, insya-Allah. Rujukan saya kitab Indah Hidup Bersyariat. Di kita ini juga kalau di balai di IPD saya buat di Fathul Ain, balai-balai dengan IPD Fathul Ain IPD kita guna kitab ini lah. Jadi mudah untuk dirujuk. Tuan pun kalau ada kitab ini cantik untuk menunjukkan kita sebagai bahan tambahan atau awal kita, insya-Allah. Baik, solat berjemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Baik, solat berjemaah. Sebahagian ulama mengatakan hukum solat berjemaah ialah fardhu ain. Manakala sebahagian yang lain pula mengatakan sunat muakkad. Jadi hukum solat jemaah. Itu orang terkeliru. Kalau orang Kuala kata terkanjir, kanjir ya. Kalau orang Perak yang belah-belah jauh sikit pada Kuala ni kanjir ni apa dia tak? Bukan.
Jadi kancing ni macam mana satu ni? Fardu ain ni kan fardu kifayah. Dua-dua hukum ni berlaku pada kita sama ada fardu ain ataupun fardu kifayah di atas hukum solat berjemaah pada kita. Kemudian kata lagi, di samping itu ada sesetengahnya pula berpendapat solat berjemaah adalah fardu kifayah, dan inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala serta para ulama mazhabnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati segala a'immatul ulama dalam bidang ini insya-Allah. Jadi hukum pada mazhab kita Imam Syafi'i adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ni kita buat, orang lain tak payah. Cik pakai tak buat dah. Kalau fardu kifayah ni kena tukar, kita kena tukar, tak boleh dah. Orang lain buat aku tak payah. Sebenarnya fardu kifayah ni kalau ikutkan lagi berat daripada fardu ain. Tapi disebabkan kita ni yang diajar, kemudian kita megangkan bahawasanya fardu kifayah ni orang lain buat aku tak payah, maka kita pun tak ambil yang tak payah. Dia serupa sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat, tuan-tuan. Sembahyang sunat ni buat dapat pahala tinggi. Saya biar jawab, jawab saya rasa tak ada orang. Tengah-tengah hari ni jangan dibuat. Buat dapat pahala tinggi, tak perlu dia. Itu ta'rif orang Melayu kita ni dulu kini jangan selamanya lah tukar kepada sunat ni buat dapat pahala tinggi rugi. Bila kita megangkan bahawa buat dapat pahala tinggi rugi, kita nak pilih yang mana? Buatlah. Lepas tu kalau kita faham tentang sembahyang sunat, saya nak masuk nanti, saya nak masuk dah lah. Sembahyang sunat, orang yang sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat, orang yang sembahyang sunat ba'diyah zuhur 4 rakaat, Nabi sebut Allah Taala haramkan jasad dia ke dalam api neraka. Kelebihan dia besar. Tapi berapa ramai orang di kalangan kita yang nak buat sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, alasannya tak sempat, betul lah. Tapi berapa ramai orang yang ambil masa yang tak sempat tu dibuat juga sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat kerana nak dapat fadilat dia. Haramallahu jasadu finnar. Allah Taala mengharamkan jasad dia masuk ke dalam api neraka. Kelebihan besar. Jadi buat rugi, buat tinggi, buat untung tinggi rugi. Itu amalan sunat. Sama juga kalau kita nak kaitkan dengan fardu kifayah. Fardu kifayah ni kita rasa macam buat tak ada, orang lain buat aku tak payah. Sebenarnya fardu kifayah ni kita masing-masing kena ngambil tahu, kena buat kerana supaya tidak terjatuh hukum dosa pada satu qaryah kita. Kalau seorang pun, satu orang pun tak tahu dalam qaryah kita untuk melaksanakan fardu kifayah tersebut, satu qaryah akan berdosa. Adapun fardu ain, orang tu tak buat, diri yang tak buat, individu yang tak buat, individu saja yang menangguhkan dosanya, itu fardu ain. Tu apa ni fardu kifayah ni kita kena ambil contoh pengurusan jenazah, tak ada kita kena buat khusus, contoh dah. Ngajar tajwid, contoh tak ada. Mengamalkan ilmu tajwid itu fardu ain, belajar ilmu hukum tajwid itu fardu kifayah. Kalau tak ada siapa nama itu guru, kena ada orang ni. Jadi kena ada di kalangan kita yang belajar supaya boleh jadi tempat rujukan, tempat tanya tentang Al-Quran, contoh fardu kifayah. Jadi berat lah fardu kifayah ni, berat. Katakanlah surah kita qaryah, kata qaryah tak ada orang buat solat berjemaah di surah kita ni, kalau mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala sebut fardu kifayah, tak ada surah kita tak ada buat solat berjemaah, apatah lagi 5 waktu tak ada, satu qaryah berdosa. Sebab semua orang tak ambil cakna, tak ambil penting tentang solat berjemaah. Ini berat. Jadi kalau kita faham tu, kita akan berusaha untuk buat solat jemaah. Itu pertama. Jadi yang kedua, soalan dia, solat jemaah ni di rumah ke ataupun di masjid, di surau? Yang utamanya di masjid kan? Kalau tak ada di masjid, maka buatlah di surau. Kalau dua-dua ada tempat dan dua-dua berkeperluan, maka buatlah juga di surau. Dan masa-masa tidak ada kosongkan masjid daripada berjemaah, maka buat juga di surau. Adapun kalau tak buat langsung, maka semua masjid kawasan itu tak ada yang suka solat jemaah, sedangkan dia qaryah juga yang ada surau untuk buat berjemaah tak buat, maka bertanggung enggak di kalangan ahli qaryah tersebut dengan hukumnya dosa kerana dia fardu juga, fardu kifayah. Muslimin muslimat, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Salatul jama'ati taqulu salatal fadhi bi 27 darajatan." Solat berjemaah itu lebih afdal, yakni lebih baik daripada solat berseorangan dengan qadar 27 darjat. Darjat ini wallahu a'lam. Kita ambil daripada hadis Nabi, disampaikan oleh para ulama kepada kita, ditulis dalam kitab hadis,
darjah ni? Sebagian ulama kata satu darjat ke satu darjat 500 tahun perjalanan. Sebagian ulama kata 2 darjat 500 tahun perjalanan. Hakikatnya wallahu a'lam. Tapi nak apa kata apa? Darjat di mana perbezaan kemuliaan yang diangkat bagi orang yang melaksanakan sesuatu yang padanya dinilai sebagai darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Darjat berbeza-beza. Darjat kita di dunia mungkin dengan pangkat kita di dunia, tapi di sisi Allah Ta'ala bukan itu dinilaikan dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki dengan asbab amalan yang kita buat. Diangkat darjat tersebut. Antara darjat yang diberi yang diangkat tinggi 27 darjat, iaitu sembahyang berjemaah. Itu dalam kitab, kalau tengok dalam kitab. Saya ni tentu saya ceramah tak pernah pandai, tapi disebab biasa berkitab, jadi orang jemput ceramah ni tak pernah pandai. Saya tanya sini ceramah ke kitab boleh dah. Kalau kita ngajar kitab, kita pun dulu ngaji pondok kitab, jadi itu je. Ceramah ni nak gelak-gelak tak pernah pandai sangat lah. Tapi siapa rasa nak gelak-gelak lah seorang, tak ada masalah. Jadi 27 darjat. Jadi 27 darjat ni untuk yang sembahyang jemaah. Adapun di sebalik sembahyang berjemaah itu ada orang sembahyang bersendirian. Kalau kita tengok dalam kitab Hidayatul Salikin, kita kata hidayah tentang solat berjemaah. Sekiranya tidak ada solat berjemaah di masjid, maka hendaklah kamu cari di mana-mana tempat solat yang boleh dilaksanakan solat berjemaah, iaitu di surau, musalla. Sekiranya tidak ada solat berjemaah, maka hendaklah kamu segera balik untuk solat berjemaah bersama isteri kamu. Sampai tahap begitu disuruh juga solat berjemaah. Apatah lagi kita yang kita hadir ke surau, ada orang yang sedang bersemayam, kita tak nak ikut. Ada orang PN dia begitulah. Dia semayang, orang semayang, kemudian dia semayang seorang, rugi. Pasal apa? Sebab dia terlepas 27 darjat. Sedangkan dia semayang apa? Semayang bak dia, boleh dia ikut, tak ada masalah. Kalau dia qadha subuh, nasiblah dia angkat tangan, kita angkat tangan juga. Dia qadha subuh. Orang kalau qadha subuh, jangan angkat tangan, berjemaah kunut. Nanti orang kata semayang subuh tengah hari pula. Jadi boleh tak kita nak ikut orang yang sembahyang walaupun dia sembahyang sunat? Boleh. Melainkan kalau dia sembahyang gerhana, tak boleh lah. Sebab apa? Cara kaifiat sembahyang dia tak sama. Jadi secara umumnya, seringkali kita masa kita tuntut, secara umumnya kita datang, ada orang yang sedang sembahyang, ataupun kita datang untuk buat solat berjemaah, itulah lebih baik kerana 27 darjat kelebihan dia berbanding sembahyang seorang. Kalau itu sembahyang seorang kena sembahyang 27 kali baru sama. Ibaratnya sembahyang 27 kali baru satu darjat dia dengan sembahyang solat berjemaah. Itu darjat setengah orang diterjemahkan darjat itu dengan pahala. Adakah darjat itu dinisbahkan dengan pahala? Wallahu a'lam. Kalau pahala lah. Pahala darjat berbeza kemuliaan dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang beri, wallahu a'lam. Makna darjat dia, kemuliaan orang yang sembahyang berjemaah lebih tinggi 27 kali kemuliaan berbanding orang sembahyang seorang diri. Di sebalik sembahyang berjemaah tersebut ada panduan yang lain pada kita untuk kita beramal di situ, iaitu bagaimana keadaan solat berjemaah. Baik muslimin, muslimat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi hukum fardu kifayah, dan yang kedua kelebihan sembahyang solat berjemaah, iaitu 27 darjat. Kemudian solat berjemaah. Jadi yang pertama, solat berjemaah ni paling kurang. Sepatutnya bila sebut jama' ni, bila sebut jim mim ain jamaah ini, kedudukan dia, bilangan dia mesti 3 kata. 3 kata baru disebut jama'. Kalau 2 ni bahasa Arab tak sebut jama', tasniah lah. Dan mufrad seorang, tasniah 2, jama' ramai. Jadi kalau jama' berjemaah sembahyang yang ramai, makna mestilah 3 orang kata. Itu kalau dia sujud, faham kita dengan dia sujud kataan jamaah tu. Tapi dalam bab solat yang dikatakan berjemaah bukan 3 kata. Iaitu kata Imam Syafi'i, aku harapkan 2 juga dikira sebagai sembahyang berjemaah kerana ada imam dan ada makmum. Ada imam dan ada makmum. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggi peluang sembahyang berjemaah. Tak kira siapa datang, kita datang lewat, ada orang sembahyang sunat, kita ikut sembahyang di belakang. Cuma kaedah masuk tu dalam bab kaedah lah, kalau sempat saya sentuhlah kaedah masuk. Terus kerana tadi kelebihan solat berjemaah untuk kita amalkan sebagai
mencari keuntungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekurang-kurangnya solat berjemaah itu dua orang, imam dan makmum, makmum dan imam. Adapun orang yang jadi makmum tidak boleh mengikut makmum di depan, melainkan dia hanya ikut imam yang sebenar. Imam, makmum, tiba-tiba dia datang, dia ikut pula, dia mengimamkan makmum kepada imam ni. Tak boleh lah. Dia kena pastikan dia menjadi makmum kepada imam yang sebenar-benar. Baik. Itu solat berjemaah secara ringkas. Maka solat berjemaah sekurang-kurangnya disebut ni iaitu ada imam dan makmum. Yang kedua, solat beramai-ramai adalah lebih baik dan afdal daripada solat berjemaah yang sedikit. Jadi kalau semayang seorang, darjat dia satu, semayang dua orang dah kira 27 darjat. Tetapi 27 darjat semayang berjemaah dua orang tak sama 27 darjat yang semayangnya ramai. Beza. Itu rahsia di nama rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni apa yang kita dengar, yang kita faham daripada apa yang Nabi sampaikan, itu yang kita sampaikan. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala terlebih mengetahui rahsia daripada sebaliknya ibadat yang kita laksanakan, yang difardukan kepada kita. Jadi maknanya kalau lagi ramai, lagi banyak jemaahnya, lagi besar kelebihannya. Bila nak dapat kelebihannya? Baik, ke akhirat esok lah. Sombong serupa macam apa kita ni, melampau lah, melampau. Bila nak dapat, betul, satu masa ni kita dapatlah keuntungan. Bila pelaburan ibadat kita di dunia nak dapat keuntungan, selepas kita mati, berhadap kita kepada Allah Ta'ala, dibukakan buku catatan amalan kita, barulah kita dapat tengok berapa banyak yang kita dapat. Waktu itu di akhirat esok disebut hari penyesalan. Hari penyesalan. Hari penyesalan. Dekat akhirat ni dalam kitab sebut tuan-tuan muslimin, muslimat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab disebut apa? Yaumil Qiyamah ni salah satu nama dia iaitu hari penyesalan, tu salah satu daripada nama dia. Dia banyak nama, salah satu. Semua orang menyesal. Yang kafir pun menyesal, yang munafik pun menyesal, yang fasik pun menyesal, yang soleh pun menyesal. Kita bukan menyesal. Yang kita ni insya-Allah tuan-tuan muslimin ada di syurga belaka insya-Allah. Ya. Insya-Allah mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Kita ni. Kalau ulama sebut orang yang duduk dalam taman ilmu, taman syurga, maka dia juga akan duduk di dalam taman syurga di akhirat insya-Allah. Kita duduk di mana, mudah-mudahan kita adalah orang yang dipilih oleh Allah Taala sebagai orang duduk dalam taman syurga ke akhirat nanti. Jadi makna orang yang di akhirat esok kita, orang tu kita lah, duduk di akhirat esok akan mendapat penyesalan bila dibukakan buku catatan amalan kita, diperlihatkan amalan kita, berapa banyak yang kita buat. Lepas tu seorang Nabi SAW, nama dia Tauban, seorang Nabi, seorang sahabat Nabi SAW. Dia satu hari semayang berjemaah subuh, semayang subuh. Nabi SAW, sifat Nabi SAW bila nak semayang, Nabi akan tengok belakang. Itu memang disebut, kita tak lain sebut, kaedah imam ni sebelum nak semayang dia kena tengok dulu penuh satu. Dan Nabi tengok, dan Nabi pun tahu sahabat-sahabat yang datang tu kenal, masing-masing kenal, Nabi kenal. Dan Nabi tanya, mana sahabat kita, sahabat tak ada bagi ni. Itu contoh bahasa gitulah. Tak ada. Kemudian Rasulullah tanya, ada tak siapa-siapa di antara, kalau saya nak translatekan bahasa Kuala, ada tak di antara rumah ni tahu manakah ada dia? Boleh faham takkan orang berikut tak faham bahasa tu lah. Itu nak terjemahkan dari sudut lorat kalau bahasa dia, tahu tak mana ada dia. Selalu dia ada tapi apa pagi dia tak ada. Jadi seorang sahabat pun tak jawab, semua dia. Kemudian habis semayang, Rasulullah kata belakang habis selesai, Rasulullah tanya, siapa tahu rumah dia kat mana? Maka bangunlah seorang sahabat, ya Rasulullah, aku tahu di mana rumah dia. Maka Rasulullah kata, jom kita pergi. Betul dalam hadis Nabi yang mafhum daripada hadis Nabi menyatakan kami ni berjalan kaki ni sehingga waktu duha. Sehingga waktu duha ni nak nisbah dia waktu afdal duha antara pukul 9 ke pukul 10. Kalau kiraan kasarnya 3 jam daripada jalan kaki tu ke rumahnya lebih kurang 3 jam. Itu anggaran kasarnya 3 jam. Itu jalan kaki. Pergi ke rumah Rasulullah dan sahabat ke rumah, ngapa dia tak datang? Tiap-tiap hari dia datang, tapi ngapa dia tak datang? Berjalan kaki. Penat sahabat Nabi kata letih, kami jalan kaki ni. Sampai kata rumah dia lebih kurang 3 jam. Sampai Rasulullah tutup pintu, keluar isteri dia.
Ya Rasulullah, suami aku ni dah meninggal. Rasul tanyakan, mana suami kamu? Selalu dia ada semayang Jumaat. Tak ada. Dia kata Rasulullah dia dah meninggal pagi tadi. Meninggal. Maka kemudian isteri dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, cuma sewaktu dia nazak, dia ada sebut 3 perkara. 3 perkara dia sebut. Yang pertama dia sebut, kenapa tak jauh lagi dalam ketika dia nazak atau kan waktu nazaknya Allah Ta'ala bukakan hijab. Lepas tu ada orang untung mati mengejut, ada orang untung mati dalam keadaan dia bukan mati mengejut, mati nazak ataupun berada dengan sakaratul maut. Ada orang yang untung sakaratul maut, ada orang yang untung mati mengejut, ada orang yang rugi mati sakaratul maut, ada orang yang rugi mati mengejut. Rugi wallahu a'lam. Allah Ta'ala matikan kita semua insya-Allah. Husnul khatimah insya-Allah, mati yang baik. Maka bila sahabat isteri pada sahabat Nabi Tauban tanya kepada Rasulullah, 3 benda dia sebut, kenapa tak jauh lagi. Yang kedua dia sebut, kenapa aku tak bagi yang baru. Kemudian yang ketiga dia sebut, kenapa aku tak bagi semua sekali. Waktu ketika dia nazak sakarat tadi ni, waktu dia mabuk sakarat ni, dia sebut benda itu. Isteri dia ganjil lah, ganjil. Rasa kenapa apa ya? Maka bila datang Rasulullah SAW, maka jawab, ditanya pada Rasulullah SAW, maka Rasulullah jawab. Yang pertama disebut kenapa tidak jauh lagi, iaitu kenapalah rumah aku ni tak jauh lagi supaya aku boleh jalan kaki dan pahala ni banyak aku dapat. Waktu dia ketika sakarat itu, nazak itu dibukakan pahala dia berjalan kaki daripada rumah dia 3 jam solat berjemaah. 3 jam solat berjemaah. Kalau daripada dia fikir dia solat 3 jam jalan kaki sampai ke mana, ada cemur dia. Aku nak jalan kaki. Tahu lah, aku daripada Kuala ni pun 40 minit jam lah. Dia kereta lah. 3 jam tuan jalan kaki. One way, satu hala saja. Kalau patah balik, setiap kali solat berjemaah. Lepas tu tak heran ada hadis Nabi yang Nabi boleh sembahyang berjemaah, boleh sembahyang jamak ketika hujan, sebab memang sahabat Nabi berulang. Itu bila orang kita ni asyik hujan ni nak buat solat jemaah. Oi, Mika tengok keadaan juga, Mika show. Jangan kira hujan dia solat jemaah, solat jemaah. Tengok keadaan, jangan ambil bantai je. Sahabat Nabi tak boleh nak balik, tak boleh nak pergi, tak boleh duduk tengah-tengah hujan. Okey. Kalau balik pun basah kuyup, sampai ke masjid pun basah kuyup juga. Solat jemaah lah. Balik-balik tak payah buat lah. Pasal apa? Itu masyarakat di situ lah. Jadi kekeringanan balik. Kita ni payung dia baju hujan, dia pakai hair lah. Tak ada hair lah. Kira nak jamak je kira ya. Macam nak tanya tu. Balik pergi ipoh pagi, balik pergi ipoh. Boleh jamak? Solat jamak je kira dia ni. Dia dah tahu ilmu best jamak, kita nak jamak je rumah ni. Jadi sahabat Nabi ni, Rasul kata, pertama dia sebut kenapa jauh lagi sebab Kenapa tak jauh lagi? Kerana dia kata kenapa lah waktu tu dibuka ganjaran pahala. Dia kata kenapalah aku tak jauh lagi supaya aku boleh dapat banyak lagi pahala. Menyesal. Yang kedua, dalam perjalanan dia kata dalam perjalanan dia ada jumpa orang yang sedang kesejukan. Kemudian dia buka baju, dia pakai baju jubah 2 lapis. Jubah luar satu, jubah dalam. Jubah di luar ni, jubah lapis luar ni jubah biasa je. Jubah dalam ni jubah cantik. Maka dibukakan jubah yang di luar tu, dibagi kepada orang tu, bagi terus. Dan waktu itulah dibukakan pahala dia. Katanya apa? Kenapalah aku tak bagi yang cantik? Kenapalah aku tak bagi yang cantik? Kerana darjat, kelebihan, pahala, fadilat, keutamaan yang kalau kita nak bagi pada orang, Nabi sebut, bagilah pemberian yang kamu rasa kamu sayang sangat tersebut, itulah pemberian yang terbaik. Bila dah bagi terkira, rupanya rugi juga, rasa rugi juga. Yang ketiga, kenapa tak bagi dan kenapa aku tak bagi semua sekali. Dalam perjalanan tu Nabi sebut dia ada dibawa makanan, roti sekeping, lapis pun. Jumpa dia fakir miskin, lalu dipatahkan roti sebelah dan dia bagi sebelah kepada kawan tu, sebelah lagi untuk dia. Maknanya apa? Dia bagi separuh daripada bekalan dia dah, banyak dah. Itu pun dia kata kenapalah aku tak bagi semua sekali kepada dia. Itulah hari bermulanya hari penyesalan kita, iaitu bermulanya ketika kita masuk ke dalam alam barzakh. Waktu itulah barulah kita mendapat tahu penyesalan kita. Sahabat Nabi tu 3 jam perjalanan, pergi dan balik. Allahu Akbar. Maknanya kata kalau kita pergi
Kalau kemanjung patah balik, dia tak sampai lagi. Nisbahnya, jauhnya, jaraknya 1 langkah 10 darjat. Bayangkan 1 langkah paling kurang minimum 10 darjat, 10 pahala. 10 pahala, 1 langkah 10 pahala. Itu minimum Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat adil dan rahmat. Maka satu amalan kebaikan bukan 1 pahala. Satu amalan kebaikan 10 pahala. Apatah lagi kalau kita langkah kita banyak. Sebab itulah kita sebut langkah kecil-kecil pergi surau, pergi masjid. Langkah kecil supaya dapat banyak langkah. Jangan ambil hujah tu. Apa langkah 6 meter? Ustaz kata langkah kecil. Udah, tak juga yang kata. Kena cepat dia tu. Maksud langkah kecil tu supaya banyak langkah. Lepas tu pergi jalan lain, balik jalan lain supaya banyak bukti dari tempat Allah Ta'ala bahawa kita pergi solat berjemaah. Nak kamu kata apa sebenarnya hebatnya solat berjemaah ni. Hebatnya solat berjemaah. Datang solat berjemaah 27 darjat 1 fasal. Datang solat berjemaah dalam saf 1 fasal lagi. Kita bertemu bersalaman 1 fasal lagi. Imam membaca doa, kita ambil, lagi ramai ambil, lagi banyaklah lagi banyaklah perkara-perkara yang boleh naik mustajab doa kita. Kelebihan lagi berbanding dengan solat. Fasa yang lain pula, kalau kita sembahyang kita tak sempurna, imam akan tanggung. Tapi kalau sembahyang solat, itu kelebihan sembahyang berjemaah. Muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kedua, beramal lebih baik. Solat beramai-ramai adalah lebih baik, lebih afdal berbanding dengan solat sendirian. Solat jemaah yang sedikit, maka solat jemaah yang datang ramai, maka lebih baik daripada solat jemaah yang sedikit. Maka insya-Allah lepas ini, alhamdulillah tanya kepada tuan-tuan perempuan, syukur kepada Allah Taala pilih kita hadir istiqamah. Istiqamah insya-Allah. Yang ketiga, pahala berjemaah bila makmum dapat mengikuti imam sebelum imam memberi salam. Jadi kita akan dapat pahala berjemaah selagi mana imam belum bagi salam. Maknanya jangan tunggu. Ada orang baru ni tadi ustaz nak masuk ke bila? Imam dah duduk tayar awal. Nak tunggu imam bangun ke? Nak takbir siap dulu. Lebih baik takbir kemudian ikut imam ketika mana waktu masa imam sedang duduk tayar awal tu. Pada pahala dikira bermula itu. Baik, jadi kalau imam dah bangun baru kita takbir, maka pahala bermula di situ lah. Maka terlepas sedikit di situ. Ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, imam hendaklah meringankan solat. Apa maksud meringankan solat? Imam kena tahu situasi makmum, imam kena tahu keadaan jemaah sekeliling macam mana. Baru ni isu timbul waktu subuh dah lewat, sembahyang sunat, sembahyang subuh Jumaat. Betul, sembahyang subuh Jumaat baca surah Sajdah. Ada baru ni kecoh. Jadi kalau tengok tempat, kalau di kampung macam saya lembah. Kalau sembahyang subuh buat sujud sejadah, tak ada heran. Orang kampung kalau pergi pun buat jadi kuala. Tapi kalau di bandar-bandar besar, di Kuala Lumpur buat baca surah sejadah, melompat jemaah. Nak keluar pun dah payah, imam sembahyang panjang. Jadi imam kena tengok keadaan masa. Kita ni bukan semesti imam yang dilantik. Kita ni, tuan-tuan yang Allah Ta'ala, lelaki ni sebagai qawam ala lisan. Kita ni sebagai pemimpin, bersedia untuk jadi imam. Jadi bila tengok kita nak jadi imam, keadaan dia sebagai penuntut lah, keadaan tengok jemaah yang uzur, jemaah yang agak-agak ini gaya nak cepat ni, jemaah yang musafir, jemaah yang nak cepat, jemaah yang uzur. Maka ketika itu kita ambil mengikut keadaan kesesuaian supaya jemaah akan jadi rasa selesa untuk solat berjemaah. Muslimin, Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan kita pada tengah hari ini. Saya seru kepada semua, termasuk diri saya sendiri, untuk sentiasa hidupkan solat berjemaah. Kerana di sisi Allah Ta'ala itu pahala yang kita akan lihat, darjat yang kita akan dapat, hanya semua di dalam rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala